Semua budak-budak milenial mesti kenal dengan boy band NSYNC. Album sulung mereka saja dah menjual lebih daripada 10 juta unit. Tapi hakikatnya mereka hanya dibayar $5,000 sahaja seorang. So macam mana benda ni menjadi? Dan ini adalah kisah di mana boy band terkenal NSYNC kena scam. NSYNC pada tahun 1997 sampailah 1999 mereka memang meletup gila-gila. Album dijual multi platinum. Tour habis sold out semua stadium. Merchandise laku keras satu dunia. Sepatutnya setiap member boy band ni senang-senang mereka dah jadi jutawan walaupun baru satu album. Tapi malangnya tak. Dan semua ni disebabkan oleh kontrak berat sebelah oleh pengurus mereka, iaitu Lou Pearlman, orang yang bertanggungjawab scam NSYNC dan juga Backstreet Boys. Ini bukan sekadar seorang pengurus untuk NSYNC. Dia ambil untung 3 layer kat NSYNC sebagai pemilik syarikat, sebagai pemilik kontrak dan sebagai ahli ke-6. Tiap duit yang masuk dia memang ambil dulu. Struktur kontrak memang gila berat sebelah. Walaupun revenue ratus juta, ahli band dilaporkan hanya dapat sekitar $5,000 dan NSYNC dapat tahu pada tahun 1999 NSYNC berjaya saman untuk keluar daripada syarikat Lou Pearlman. Dan bila mereka bebas, mereka keluarkan album seterusnya iaitu No Strings Attached. Dan album tu pecah rekod jualan di satu dunia. 2.4 juta terjual dalam masa seminggu sahaja. Dan ironinya, tajuk album tu sendiri bermaksud tak nak dikawal lagi. Dan mereka sendiri mengaku memang album tu lirik dia banyak ditala kepada management sebelum ni. Dan beberapa tahun lepas tu, Lou Pearlman didapati jalankan Ponzi scheme bernilai lebih daripada 300 juta USD. Dia didapati bersalah dan dihukum penjara 25 tahun. Bukan setakat NSYNC, tapi Backstreet Boys pun kena tempiah yang sama sebab mereka pun di bawah Lou Pearlman. Talent buat orang kenal kita, tapi pemilikan membuatkan kita kaya. NSYNC tak ada pemilikan, mereka rugi hampir 50 juta.